Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Link tak masuk. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, dengan limpah rahmat kasih sayang Allah, hari ini kita dapat bersama menyambung kelas tadabbur Al-Mutaffifin. Okay, Alhamdulillah. Hari ini hari Khamis, Alhamdulillah. Kuliah terakhir untuk bulan Disember. Okay. Minggu hadapan, minggu kelima, dan Zahra bercuti. So, kelas yang saya hutang tu insyaAllah akan digantikan nanti. InsyaAllah. Okey, hari tu kita dah sampai ayat 26. Okey. Saya minta maaf audio saya, suara saya kalau kurang sedap didengar, kurang jelas. Okey. Alhamdulillah ala kulli hal. Okey, saya tak ada demam tapi macam batuk ni lambat dia nak pergi. Ya, Alhamdulillah Kak Nosia dapat join. Okey, kita dah sampai ayat 28 minggu lepas kan. Okey, kita dah tahu surah Al-Mutaffifin ni ialah tentang kecurangan. Kecurangan bukan sahaja dalam timbangan. So, jangan kita ingat surah ni hanya untuk orang yang berniaga. Okey, kecurangan dalam segala aspek sosial. Okey, hubungan suami isteri, anak dengan mak ayah. Okey, pemimpin dan pengikut, rakyat dan pemimpin, masyarakat dan sebagainya. Okey, kita dah tahu dalam surah ini di akhirat nanti manusia akan terbagi kepada dua kelompok, dua golongan. Walaupun kat dunia ni kita ada macam-macam etnik, macam bangsa, macam-macam ikutan, macam-macam akidah, kefahaman, macam-macam agama, tapi di akhirat nanti hanya ada dua kelompok ataupun dua golongan, iaitu Al-Fujar, mereka yang durhaka, mereka yang bermaksiat kepada Allah, mereka yang berdosa, dan yang kedua ialah Al-Abrar. So, Al-Fujar lawannya Al-Abrar. Kita dah tahu golongan Fujar ini, kitab ataupun rekod amalan mereka disimpan di bank mana? Di Sijin, iaitu di paling rendah, paling sempit. Okey, dikatakan dalam hadis, okey, di lapisan bumi yang paling bawah. Okey, lapisan yang paling bawah. Dan bagi Al-Abrar, kitab ataupun rekod amalan mereka berada di Illiyin. So, Fujar, okey, Fujar rekodnya di Sijin. Lawannya Al-Abrar, mereka yang berbakti, mereka yang bertakwa. Okey, kitab rekod amalan mereka di Illiyin, di lapisan yang tertinggi, di tempat yang mulia yang tertinggi. Subhanallah. Okey, itu kita dah tengok. Dan untuk golongan kufar, golongan Fujar, okey, bagaimana balasan mereka, kita pun dah belajar. Okey, kemudian kita dah tengok golongan Al-Abrar minggu lepas. Masya Allah, tabarakallah. Okey, kalau kita tengok ayat Quran, ayat 24, 23, 24. Sekejap saya buka. Okey, ayat start daripada ayat 22 kan. Okey, tentang nikmat-nikmat. Lafi na'im, Al-Abrar itu mereka di dalam kesenangan, di dalam kenikmatan. Di dalam maknanya semua sudut, semua segi dalam nikmatan, dalam kenikmatan. Okey, mereka duduk di atas pelaminan. Kita pun dah study minggu lepas. Pelamin mereka tu, mereka bersandar, mereka berbaring.
Okey, mereka melihat seluruh pemandangan tanpa perlu berdiri, tanpa perlu bangun. Okey, mereka duduk atas pelamin yang begitu indah, atas mutiara, atas batu permata, atas sutera. Okey, semuanya yang best-best, yang indah-indah. Okey, dan wajah mereka. Kalau kita tengok ayat 24 tu, bagaimanakah wajah mereka? Berseri-seri, bercahaya, nadratan na'im. Okey, wajah mereka kalau dekat dunia pun orang-orang beriman ni muka dia kan tenang, muka mereka bercahaya, nampak cantik. Nah, kita tengok muka dia sejuk je. Kan? Risau pun bila tengok muka dia, Allah, hai tenangnya. Kita pula rasa tenang. Kita yang risau ni tengok muka dia, kita rasa tenang. Masya Allah, itu di dunia. Apatah lagi nanti di akhirat, muka mereka bercahaya, berseri-seri. Subhanallah. Okey, dan kita kalau kat dunia pun dapat benda yang best, okey, disurprisekan oleh anak-anak, dapat present dan sebagainya, kita dah rasa muka lah yang pertama saya nampak kan. Kalau tak suka pun muka dulu nampak, sombong pun boleh nampak kat muka, okey, bahagia pun boleh nampak kat muka. Sebab tu ayat 24 Allah gunakan wujuhihim, wajah. Sebab kulit yang pertama respon ialah, organ yang pertama respon ialah kulit, dan especially kulit muka. Kulit muka. Allahu Akbar. Okey, mereka duduk di atas singgasana, atas pelamin, melihat kerajaan mereka dari tempat tinggi. Okey, dengan satu pemandangan. Kalau kita tengok kat dunia ni, biasa orang kata apa? Pergi Switzerland, kan? Pergi New Zealand. Bayangkan pemandangan di tempat-tempat itu, waktu musim bunga dekat Jepun ke, okey, kalau kita dengar kan, tulips dekat Belanda. Okey, tengok aurora dekat Kutub Utara. Itu baru nikmat dunia. Okey, kita akan sanggup jugalah melabur duit untuk pergi melancong, tengok tempat-tempat yang indah. Itu baru dunia. Baru nak tengok air terjun, baru nak tengok pantai kan. Okey, itu baru orang kata apa, ya Allah, hai, kalau dibandingkan dengan mata air di syurga. Allahu Akbar. Okey, kalau surah Al-Insan, kita dah tengok kan ciri-ciri Al-Abrar dalam surah Al-Insan. Kenapa FB? Dia patah balik ni. FB ada masalah tak? Okey tak? Okey. Sekejap ya. Oh, ni yang lama. Minta maaf, minta maaf. Bukan link baru. Padahal tak nampak siapa-siapa. Alhamdulillah, di FB Kak Beda. Okay, baru saya. Aisyah. Okay. Cik Tun. Okay. Kak Norizan. Alhamdulillah. Okay. Kalau kat dunia, saya cakap tadi apa? Kat dunia kita pun dah suka melancong. Kita ada impian nak pergi tempat-tempat macam New Zealand, Switzerland macam tu kan. Okey, apatah lagi nanti di syurga. Allahu Akbar. Okey, kita ada jelaskan sikitlah nikmat-nikmat di syurga. Bukan saja wajah mereka terpancar kesenangan, kegembiraan. Okey, berseri-seri. Okey, tengok wajah mereka pun dah tahu mereka sangat-sangat puas. Okey. Sampai dijelaskan, didetailkan nikmat di dalam syurga ialah minuman. Minuman ahli syurga. Allahu Akbar. Okey, minuman ahli-ahli syurga ni, macam mana minuman mereka? Dijelaskan minuman mereka ni khamar ataupun arak. Tapi arak yang sama ke dengan yang kat dunia? Tak sama. Arak yang tidak langsung memabukkan, arak yang sangat laziz, sangat sedap. Okey, dan didetailkan arak mereka itu diseal, dimeterai, ditutup dengan sangat-sangat rapi. Okey, sangat-sangat rapi, sangat-sangat rapat, menandakan apa? Kita ahli syurga nanti, mereka tak minum bekas-bekas orang. Mereka tak minum bekas-bekas orang. Okey, sangat dijaga kualitinya. Okey, sangat khusus. Memang minuman tu untuk kita.
Allahu Akbar. Minuman tu untuk kita bertutup. Okey, tak adalah serangga ke. Tak ada. Allahu Akbar. Kita kalau kat dunia bukan minum kopi ada seredak lah kan. Masih ada benda yang kita tak suka. Kadang-kadang tak cukup gula, kadang terlebih gula. Subhanallah. Tapi kalau minuman ahli syurga, bekas saja dah begitu indah. Okey, bentuk piala. Okey, dimeterai, disil, dijaga. Bukan bekas-bekas orang lain. Allahu Akbar. Kita kalau pergi hotel ke pergi restoran paling mewah pun boleh kita minta gelas baru. Yang orang lain tak pernah pakai. Siapa kita? Kan? Allahu Akbar. So tak payah susah, tak payah bangun. Minuman tu datang sendiri. Pelayan-pelayannya, Masya Allah. Kalau kita baca Al-Waqi'ah tu kan macam mana pelayan-pelayannya? Okey? Muda-muda, cantik-cantik, mata bulat. Kalau kat dunia pun kalau kita tengok waiter tu sejuk, mata memandang tu pun kita dah suka kan nak order. Waiter tu baik, layan kita. Kita rasa apa? Best. Nak datang lagi lah. Sini bagus lah waiter dia. Walaupun mungkin taklah muda, tapi sebab cantik, kita dah suka dah. Ini kan muda-muda, well done, yang akan melayan kita. Subhanallah. Okay. Allahu Akbar. Makhtum tu ialah seal. Seal. Rahiqin makhtum. Rahiq tu minuman. Okay. Satu minuman yang makhtum, yang ditutup, di-seal. Allahu Akbar. Khitamuhu misk. Lepas tu pula, dimeterai juga di hujung tu khitamu ataupun khatam ialah wangian, ada wangi kasturi. Okey, macam kita lah, senang cerita nak bagi faham lah kan, senang. Kita tahu tak sirap ros? Rasa macam ros, bau pun macam ros, betul tak? Sirap ros kan? Okey, ini pula haruman kasturi. Ya Allah, subhanallah, mudah-mudahan Allah maj'alna minhum, kita dapatlah menjadi ahli syurga, amin ya rabbal alamin, dapat menikmati minuman ini insya-Allah. Okey, tapi yang paling penting yang nak di-highlightkan, okey, yang nak saya dan kita semua highlight ialah zalika falyatanafasil mutanafisun. Okey, ayat sebelum ni dah memberitahu mereka ni golongan muqarrabun. Dalam surah Al-Waqi'ah ayat 10 ayat 11 kan memberitahu 3 golongan tu, dan yang paling tertinggi ialah golongan muqarrabun. Ialah mereka yang berlomba-lomba, yang mendahului, yang kata kalau buat baik tu mereka dululah yang nak buat. Muqarrabun, mereka nanti dapat kedudukan yang dekat dengan Allah. Okey, dan satu istilah dalam ayat 26, okey, yang sangat-sangat kita kena inspirasikan, motivasikan, ialah falyatanafasil mutanafisun, yang bermaksud berlomba-lomba, orang yang berlomba-lomba. Allahu Akbar. Apa maksud tu? Okey, bukan macam kat dunia kita kalau nak dapat first come first serve, okey, nak dapat early bird punya prize dan sebagainya, kita kena berlomba, kita kena berebut. Sebab mungkin limit for 50% yang 50 orang terawal. So kalau kita jadi orang ke-51 dah tak dapat. Tapi untuk nikmat-nikmat syurga, mereka bukan kena berebut sebab nanti habis, tak. Okay. So berlomba-lomba dimasukkan dalam ayat 26 ini ialah, okay, kita pun tahu syurga itu seluas langit dan bumi. Allahu Akbar. Bukan sebab out of stock ataupun tak cukup, bukan. Okay, tetapi maknanya bersegera berlomba-lomba itu sebelum satu dia ada dua makna. Sebelum Allah jemput kita pulang, sebelum kita mati. Maknanya kita kena bersegera lawan nafsu kita. Okay, berbuat kebaikan, fastabiqul khairat, supaya kita jadi muqarrabun sebelum nyawa kita dijemput Allah. Itu satu, kenapa kita kena berlomba-lomba. Kedua, kenapa kita kena berlomba-lomba? Supaya orang lain follow apa yang kita buat. Kita jadi perintis. Ingat tak kelas Selasa Riyadhus Salihin? Okey, bab 19, bab 20, bagaimana bab menerangkan untuk menggalak kita menjadi pelopor, perintis. Orang yang awal-awal melakukan kebaikan supaya dengan kita buat tu, okey, orang lain follow, maka jadi pahala jariah. Dan Selasa lepas, okey, baru ni kita masuk bab 20, kata apa? Kita yang mengajak orang buat benda baik, kita akan dapat pahala yang sama orang yang melakukannya. Okey, subhanallah. Okey, ini bab 19 Riyadhus Salihin. Untung pahala berlipat-lipat.
Okey, siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka dia akan mendapat pahala sebanyak pahala yang diperoleh orang-orang yang mengikutnya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Allahu Akbar. Yang penting kita mula-mula buat. Itu fastabiqul khairat. Itu yang berebut-rebut tu. Perhatikan ayatnya fastabiqul khairat. Bukan fastabiqul ilal khairat. Kita ni masih fastabiqul ilal khairat. Sebab apa? Sebab kita tunggu free time. Kita tak berebut. Mereka berebut-rebut. Subhanallah, masyarakat kita di Malaysia ni sangat-sangat prihatin, sangat-sangat penyayang. Sampai dah terlebih-lebih pula makanan dekat pusat pengumpulan banjir tu kan. Allahu Akbar. Kita berdoa mudah-mudahan Allah bantu, Allah bimbing setiap tindakan kita insya-Allah. Semoga semua bantuan mencapai kepada sasaran dan kita husnuzon asalkan niat kita ikhlas semata-mata kerana Allah, walau tak sampai ke, walau apa pun tapi niat tu dah jalan dah. Niat mendahului amalan. Kan? Mungkin amalan tu, benda tu belum sampai tapi niat kita dah sampai dah. Allah dah balas. Masya-Allah, tabarakallah. So inilah hadisnya, hadis bab 19. Kalau bab 20, baru ni Selasa lepas kita belajar hadis ni kan. Okey, hadis riwayat Muslim daripada Abu Mas'ud, sesiapa yang dapat menunjukkan suatu kebaikan kemudian diikuti dan dilakukan kebaikan tersebut oleh orang lain, maka dia akan mendapat pahala seperti orang yang melakukannya. Masya-Allah, tabarakallah. Jika satu benda baik kita mulakan dan orang follow tanpa henti sampai kiamat, Allahu Akbar. Cuba bayangkan tu. So, kenapa kita tak nak berebut? Fastabiqul khairat. Berebut-rebut untuk buat kebaikan, untuk jadi orang baik. So, tadi? Ayat 26 tu. Zalika falyatanafasil mutanafisun. Semua nikmat yang kita dah cerita tadi, muka berseri-seri, muka gembira, duduk atas pelaminan. Okey, tengok Masya Allah, pemandangan yang sangat indah, minuman yang disil, yang khusus untuk kita dengan wangian kasturi. Semua itu untuk siapa? Untuk mereka yang falyatanafasil mutanafisun. Bila mereka bersegera, mereka berlomba-lomba untuk melakukan amal kebaikan. Okey, seperti kisah Abu Bakar, Saidina Abu Bakar dan Saidina Umar. Okey, Rasulullah tanya dekat Saidina Umar, apa yang kau akan tinggalkan untuk keluargamu, wahai Umar? Okey, Saidina Umar kata apa? Separuh harta ku tinggalkan untuk keluargaku. So, separuh lagi untuk siapa? Untuk jalan Allah. Okey, Saidina Umar sangka dia dah dapat mengalahkan Saidina Abu Bakar. Tapi bila Nabi Muhammad SAW tanya kepada Saidina Abu Bakar, apakah yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Saidina Abu Bakar kata apa? Aku tinggalkan mereka Allah dan Rasulnya. Allah. Saidina Umar terus kata apa? Maka dengan ini aku tak akan pernah dapat melawan kebaikan Saidina Abu Bakar. Ya Allah. Termotivasi tak kita dengan cerita itu? Okey. Saidina Abu Bakar ni sampai pernah kan Nabi tanya pagi-pagi lepas subuh, siapa kat sini puasa? Ana ya Rasulullah. Siapa kat sini dah ziarah orang sakit? Ana ya Rasulullah. Siapa kat sini dah mengiringi jenazah? Tu pagi tu. Ana ya Rasulullah. Itulah amalan Saidina Abu Bakar yang tak boleh. Mereka ni sentiasa berlomba-lomba, sentiasa berebut-rebut nak melakukan amal kebaikan. Allah Akbar. So, Allah. Kan? Okay. Kalau kita ingat, siapa belajar Riyadhus Shalihin bab 13, okay, banyaknya jalan-jalan kebaikan, okay, bab 13, okay, sampai zaman sahabat dulu bukan sekadar orang kaya je berebut nak buat amal kebaikan, termasuk sahabat-sahabat yang fakir miskin. Mereka kan muhajirin, mereka tinggalkan semua harta mereka dekat Mekah, mereka tak bawa apa-apa pun pergi Madinah, okay, mereka dah jadi golongan fakir. Okey, sampai mereka berjumpa Rasulullah bab 13, okey. Ingat tak hadis ke? Ni punya banyak jalan kebaikan sampai hadisnya cukup-cukup banyak Hadis keempat. Okey, hadis keempat bab 13, Abu Zar. Hadis dari Abu Zar. Okey, mereka berjumpa Rasulullah, ya Rasulullah, orang yang kaya raya sama pergi dengan membawa pahala yang banyak, kerana banyak pula amalannya. So, mereka walaupun mereka sahabat ni fakir miskin, mereka masih nak berebut nak buat kebaikan. Mereka jealous dengan orang yang banyak
harta. Mereka sembahyang sebagaimana kami pun bersembahyang. Mereka berpuasa sebagaimana kami juga berpuasa. Tambah lagi mereka dapat bersedekah dengan kelebihan harta-harta mereka. Apa Rasulullah jawab? Bukankah Allah telah menjadikan untukmu semua sesuatu yang dapat engkau semua gunakan sebagai sedekah? Sesungguhnya dalam setiap tasbih adalah sedekah. Dalam setiap takbir merupakan sedekah. Dalam setiap tahmid merupakan sedekah. Setiap tahlil merupakan sedekah. Memerintahkan kebaikan juga sedekah. Melarang kemungkaran itu juga sedekah. Amar ma'ruf nahi mungkar. Okey, bahkan dalam bersetubuh seorang dari engkau semua itu pun sedekah. Masya Allah, tabarakallah. Okey, Islam begitu, ladang pahala terlalu banyak. Okey, daripada suami melakukan yang haram, okey, sebenarnya isteri yang rela disetubuhi, halal lah isteri. Suami juga menunaikan nafkah batin untuk isteri, itu juga dikira pahala sedekah sebab tak buat benda yang haram. Sebab menghindar daripada syahwat jalan yang tak betul. Menghindari haram, menghindari dosa, juga sedekah. Okey, subhanallah. Tasbih jangan diperkecilkan. Amalan tasbih, takbir, tahmid, tahlil. Semua itu bernilai tinggi di sisi Allah. So kalau orang kaya, dalam mereka solat, mereka zakat, mereka infak, mereka buat semua, plus tasbih pun banyak, tahmid pun banyak, takbir pun banyak. So memang orang miskin tak boleh potong. Allahu Akbar. Okay, subhanallah. So kita kena bersemangat dekat ayat ni. Okey, berlomba-lomba, penuh semangat. Okey, sebab apa? Sebelum nyawa kita diambil Allah. Sebab tu kita kena berlomba-lomba. Semangat juang berlomba tu tinggi macam zaman sahabat. Okey, selepas Nabi bersabda tentang infak, perempuan-perempuan di zaman itu pun terus cabut anting-anting, gelang cincin. Dia bentang kain terus bagi dekat Rasulullah untuk infak. Begitulah perempuan-perempuan di zaman sahabat zaman Rasulullah. Mereka dapat je perintah terus bagi. Okey, terus bagi. Allahu Akbar. Kan? Allahu Akbar. Kita. Okey. Saya pun masih berfikir-fikir. Okey, masih kenangkan nafsu, sayang itu, sayang ini. Kita minta apa? Ya Allah, cabutlah nafsu yang tak baik ni. Boleh ke? Tak boleh. Nafsu tu memang ada dengan kita. Kan? Yang kita minta apa? Ya Allah, bantulah aku untuk tundukkan nafsu yang tak baik. Okey? Nafsu apa tu? Nafsu amarah. Okey? Tolonglah ya Allah untuk aku kawal nafsu aku. Tolonglah aku ya Allah untuk mengemudi nafsuku. Sebab nak buang memang tak boleh. Itu fitrah kita. Kita memang dah ada dalam setiap manusia. Allah memang dah bagi nafs. Kalau tak, nanti kita tak ada. Okey. Tak ada semangat nak berebut. Okey. Nak buat benda semua terbaik. Itu memerlukan nafsu. Nak buat semuanya terbaik. So, kita ni kan jadi kapten kepada nafsu kita. Bukan kita jadi pengikut kepada nafsu kita. Okey. Ibarat pisau kan, kita cerita minggu lepas, pisau tak boleh rumah tak ada pisau. Tapi pisau tu kita kena kontrol, kita kena tahu cara penggunaannya supaya dia jadi manfaat. Okey. Bila ada nafsu lawamah, okey, lah kenapa aku sedekah RM5? Apa salahnya lah aku sedekah RM10 tadi? Itu nafsu lawamah, dia akan mendorong kita pergi kepada nafsu mutmainnah. Okey, Allahu Akbar. Itu yang kita nak minta minta dengan Allah supaya kita dapat kemudi, dapat kontrol, dapat tundukkan nafsu kita, nafsu amarah. So, orang yang boleh kawal nafsu, yang berlomba-lomba nak buat kebaikan, mereka dapat apa? Mereka bersusah-susah di dunia, okey, tetapi mereka tahu ganjaran yang bakal mereka dapat di syurga nanti. Okey, orang-orang soleh ni, orang-orang beriman, ada tak dalam Quran dikatakan perhiasan untuk orang beriman di dunia? Kita tak jumpa ayat tu. Semua perhiasan itu Allah ceritakan kat mana mereka dapat nanti? Di akhirat. Tapi kalau untuk orang kafir, untuk orang yang fasad, orang yang munafikun, Allah cerita apa? Mereka diindahkan dunia bagi mereka. Tu yang mereka jadi kikir, kedekut, cinta dunia. Okey, untuk pangkat sanggup buat apa saja. Okey, bila dah dapat pula,
berkikir, kedekut, berkira. Okey, itu yang kita wa'yuzubillah min zalik, sebab kita nak jadi orang yang orang yang berebut-rebut tadi, falyatanafasil mutanafisun, supaya kita dapat muqarrabun, dekat dengan Allah, dapat nikmat syurga yang kekal abadi yang tak putus-putus. Okey, yang berterusan, nikmat yang berterusan. Subhanallah. Okey, insya-Allah. Teringat juga saya pernah dengar ceramah. Okey, Allah yarham Tok Guru ni Aziz. Okey, mereka pernah mengatakan Tok Guru berehatlah. Okey, Allah yarham Tok Guru ni Aziz, mereka suruh Tok Guru berehat. Apa Tok Guru ni Aziz jawab? Okey, Tok Guru ni Aziz jawab, okey, sungguh dunia ini bukan tempat rehat. Bukan tempat rehat untuk orang-orang yang beriman. Dunia bukan tempat berehat untuk orang-orang yang beriman. Dunia ini untuk orang beriman ada taklif, ada tanggungjawab, ada pantang larang. Kita kena sami'na wa ata'na. Perintah Allah kita kena buat. Okey, nak cari, nak makan, kena makan yang halal kan? Halalan thayyiban. Kita kena tutup aurat. So ada taklif, kita ada tanggungjawab. Kita ada perintah dan larangan Allah yang kita kena taat. Okey, tapi di syurga nanti tak ada taklif. Berehatlah selama-lamanya, kekal abadi. So ingat, kalau kita nak berehat je, okey, dunia ini memang tempat berpenat lelah. Dunia ini penjara bagi orang-orang yang beriman. Okey, so Allah akan nampakkan dunia ni buruk, dunia ni tak cantik, dunia ni menyusahkan, menyesakkan, melemaskan. Yang kita nampak bila kita ingat syurga, kita akan senyum. Kita akan sangguplah bersusah payah. Allahu Akbar. Okey, sebelum saya terlupa, insya-Allah hujung minggu ni tim Darul Zahra akan pergi ke Jelebu untuk membantu pembersihan dan menyampaikan sumbangan kepada mangsa-mangsa banjir. Okey, jika ada sesiapa yang nak berinfak, okey, boleh salurkan dana ke akaun Darul Zahra. Okey, mudah-mudahan Allah mengganjari setiap letak reference banjir kan? Letak reference sumbangan banjir ya. Boleh sama-sama kita, insya-Allah kami tolong sampaikan. Ingat hadis tadi, bab 19, bab 20 Riyadhus Shalihin. Kalau kita tak mampu buat, okey, tapi dengan niat, okey, berdoa, ya Allah, aku tak mampu nak buat nak ke sana, tapi ya Allah, inilah niat aku, semampu aku serahkan. Pahala sampai tak? Insya-Allah, pahala sampai. Okey. Kalau ingat bab Riyadhus Shalihin bab 1, okey, bab ikhlas kan, mereka tak pergi perang Tabuk sebab sakit, sebab mereka tak ada modal, mereka tak ada haiwan tunggangan, mereka tak ada pedang. Tapi Rasulullah kata apa dengan orang yang pergi perang Tabuk? Semua lembah yang kau lalu ni, hadis keempat bab 1 semuanya orang yang tinggal kat Madinah yang nak pergi tak dapat pergi tu, semuanya dapat tak pahala? Sama. Bab 1 Riyadhus Shalihin hadis keempat. Nanti boleh cek balik Okay. So kita tak dapat pergi sebab kita tak mampu, tapi kita sangat-sangat berharap sangat dapat pergi. Cuma ada kekangan, ada uzur syar'i yang tak boleh pergi. Makanya pahala dapat setimpal dan sama seperti orang yang pergi perang Tabuk tu. Okay, itu dalam hadis keempat bab 1. Subhanallah. Okay. Orang-orang beriman ni sebenarnya masa dekat dunia pun, mereka walaupun tak dapat nikmat dunia, mereka sanggup berpenat lelah, okey, tapi hati mereka sangat tenang. Sebab apa? Mereka tak mencuri hak orang, mereka tak zalimi hak orang, mereka hidup tenang aja. Sebab apa? Dia tak perlu risau, tak ada orang yang akan tuntut hak dari dia, sebab dia menunaikan semua hak manusia. So ingat ni surah Al-Mutaffifin ialah siapakah mutaffifin? Ialah mereka yang untuk hak mereka, mereka menuntut berlebih-lebih, tapi bila hak orang mereka mengurangi atau mereka menhadkan atau mereka berkira. Itu yang kita tak nak. Dalam bahasa Arab tatfif tu ialah fa'il. Maksudnya mereka, kalau mufrad mutaffif. Tapi bila dah mutaffifin ialah golongan lah orang-orang yang
melakukan kecurangan tersebut. Okey, tatfif adalah fa'il, ialah perbuatan yang mereka lakukan. Mereka lakukan kecurangan. Tapi bila dah mutaffifin, maknanya dia bukan curang sekali. Mereka bukan curang sedikit. Bila dah sampai ke tahap bahasa Arab mutaffifin, maknanya mereka dah berulang-ulang kali berlaku curang, menipu, mengambil hak orang dan bukan sikit. Ataupun kalau sikit sekalipun tapi sebab dah bertahun-tahun, berpuluh tahun ambil hak orang, maka dia jadi kesannya dilaknat Allah, dicelakakan Allah. Okey, itu wa'iyyazubillah min zalik. Jangan buat main. So bila dah buat berulang-ulang kali dengan jangka waktu yang sangat lama, itulah jadi mutaffifin. Okey. Allahu akbar. Okey. Okey. Tak cukup sekadar itu, minuman tu nanti dapat apa ni? Hujung tu tasnim, kan? Okey, dapat tasnim ayat 27. Okey, campuran tu pula dalam bau wangi kasturi campuran dengan campuran tasnim. Tapi bagi muqarrabin dia bukan dapat campuran, dia dapat mata air tasnim tu sendiri. Okey. Kalau ayat 28 untuk muqarrabun mereka sendiri, okey, bukan dicampur lagi dah. Memang minum direct. Maknanya mereka sendiri ada mata air tasnim itu sendiri. Allahu akbar. Subhanallah, bahasa Al-Quran ini membuatkan kita tergila-gila. Terhuja-huja kan? Terbayang-bayang. Okey, subhanallah. Okey, hari ini insya-Allah kita sambung ayat 29. Ini adalah perenggan yang terakhir dalam surah Al-Mutaffifin. Okey. So kita dah tahu golongan fujar, golongan al-abrar. So daripada ayat 29 hingga ayat 36 ini, Allah akan menggambarkan kepada kita kenapa ataupun sebab apa ataupun apa yang orang kafir lakukan dekat dunia. Pada orang-orang beriman. Apa ataupun sebab orang-orang kafir melakukan kepada orang-orang beriman sehingga mereka dapat siksa api neraka. Okey? Daripada ayat 29 ayat 36 ini, satu, kita akan digambarkan sebab ataupun apa orang kafir lakukan kepada orang-orang beriman di dunia. Yang kedua, kita akan digambarkan oleh Allah apakah orang-orang beriman dapat ataupun apa yang mereka akan lakukan di syurga di akhirat nanti. Beza kan? Orang kafir, Allah ceritakan apa yang mereka buat di dunia. Untuk orang beriman, Allah ceritakan apa yang mereka lakukan di akhirat. Subhanallah. Okay, so ayat 29 sampai ayat 36. Okay. So ayat 29 hingga 36 ni Allah nak tunjukkan berapa tingginya nikmat, tingkatan ataupun level bagi al-abrar dan muqarrabun. Okay. Dan betapa rendahnya golongan kufar ataupun fujar. Okay, kita tengok ayat 29. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang ajramu, mereka berdosa. Kita tahu ajramu ni ialah fi'il madhi, macam alladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman. Yang ni wahai orang ini alladzina, orang-orang yang telah melakukan dosa. Okey, kanu juga ialah fi'il madhi. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa kerana apa? Kenapa mereka berdosa? Minal ladzina, mereka adalah dari kalangan orang-orang yang amanu, pada orang-orang beriman mereka ketawakan. Arab kan dia kalau terjemah bahasa Melayu kan macam terbalik. Okey. So sesungguhnya orang-orang yang derhaka, orang fujar itu ajramu, okey, mujrimun, orang yang direjam, orang yang berdosa, mereka di dunia tu mereka selalu tertawakan orang-orang yang beriman. Itulah pekerjaan mereka kat dunia. Apa mereka buat? Okey. So kita kena kenal kisah para sahabat. Sahabat-sahabat Nabi semasa mula-mula Islam datang kat Mekah dulu.
Okey, orang-orang kafir Quraisy terutamanya dari golongan pembesar-pembesar. Mereka kan ada power, mereka berharta, mereka bisnes, mereka kaya, mereka boykot, mereka sekat makanan. Okey, Allahu Akbar. Okey, mereka kutuk, mereka hina orang-orang yang beriman. Mereka cela dan termasuk mereka mentertawakan orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, orang yang mula-mula masuk Islam. Semua kena kena ejek. Kena ejek Mereka bila Nabi Muhammad SAW dan para sahabat berceritakan tentang benda-benda gaib. Apa dia? Tentang Allah, tentang malaikat, tentang kitab, tentang kisah Nabi terdahulu, tentang balasan syurga neraka, tentang hari kiamat, okey, tentang hari kebangkitan. Kan awal-awal surah Mutaffifin, kenapa mereka sanggup melakukan kecurangan itu? Sebab mereka tak percaya pada hari kebangkitan. Mereka tak percaya kita ni akan dihadapkan Rabbul Alamin. Kita akan dihisap. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Mereka tak percaya bahawa setiap benda walaupun sebab kan mereka kata alah tipu sikit je. Mereka sangka yang kecil tu pun walaupun kecil tak kalah akan dihisap. Malahan mereka langsung pun tak percaya mereka akan dihisap atas perbuatan mereka. Mereka pejam mata, mereka rasa walaupun tipu timbangan itu benda kecil je. Alah, small matter. Itu pun nak bising-bising. Macam tu lah lebih kurangnya. Okay. So, bila cerita pasal penipuan timbangan ni, mereka ketawakan. Okay. Mereka siap kata apa? Ini semua dongeng, mitos. Apa lagi? Karut. Tipu. Okay, mereka tak percaya. Okay, mereka tak yakin. Okay, so sebab itulah muqarrabun ni mereka yang mula-mula beriman dan mereka yang mula-mula yakin setiap apa yang Nabi Muhammad sampaikan. Okay. So kita pun walaupun kita bukan golongan yang terdahulu menerima Islam, okay, tapi mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam golongan mendapat ganjaran seperti muqarrabun. Amin ya rabbal alamin. Sebab apa? Sebab zaman kita pula sekarang ni, kalau kita yang nak mengikut sunnah ni, kita yang diketawakan, dikecam, dibida'ahkan, dipanggil wahabi, dibagi itu, dibagi ini. Kita dikutuk. Kita ikut sunnah. Memang ada sunnah. Sunnah tu pula sahih hadisnya. Tapi mereka kata apa? Wahabi. Sikit-sikit wahabi. Okay, Allahu Akbar. So, ramai orang yang tak suka. Bila kita kata jangan nyanyi kasidah ni, tak boleh. Aris istirasah, arisna hanya kepada Allah, bukan kepada Rasulullah. Dia ketawakan, dia kata, macam-macam lah mereka akan label kita. Okay, so kita kena sabar. Walaupun mereka buat jenaka, mereka buat lawak, mereka stamp kita dengan macam-macam gelaran dan sebagainya. Okay, tapi kita kena sabar dan jangan menjadikan iman kita lagi rendah ataupun down, akhirnya kita ikut mereka. Tak, kita kena istiqamah, okay, terus belajar hadis-hadis sahih supaya kita semakin meningkat keimanan dan amalan kita. Kita kena yakin sangat-sangat. Okay, berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Okay. So, kalau kita tengok daripada ayat sebelum ni kita cerita minggu lepas ialah tentang perkara nikmat di syurga, ialah perkara akan datang. Betul? Tentang nikmat akan datang. So, bermula ayat 29 ini ialah fi'il madhi, maknanya benda yang dah berlaku, past tense. Okay, tentang syurga ialah future tense. Tapi bila masuk ayat 29, ajramu, kanu, itu adalah fi'il madhi. So Allah menggunakan kanu itu, Allah nak menunjukkan perbuatan derhaka mereka tu, maksudnya dekat akhirat nanti, orang-orang kafir ni akan kena kenang balik apa yang dia dah buat pada orang-orang beriman sewaktu di dunia. Subhanallah. Sebab tu kita kena baca tafsir. Kita pun kalau tadabbur, termasuk dalam step tadabbur kita supaya kita tak terkeluar daripada konteks ayat. Okay, kita kena baca tafsir.
supaya kita boleh mentadabur apa yang kita nak tazakur, apa yang kita nak implement, apa yang kita nak apply kesan-kesan tadabbur kita itu ke dalam akhlak dan perangai kita. Jangan keluar daripada konteks tafsir. Kita bukan ahli tafsir. Kita kena baca tafsir. Paling tidak celik tafsir. Please download, baca celik tafsir. Okay, even apa yang saya cakap ni pun saya ambil daripada celik tafsir. Okay, kalau boleh, sekarang ni pun kita menggunakan kitab Abu Yahamka, Tafsir Al-Azhar kan. Okay, Tafsir Al-Azhar. Ataupun di rumah, paling tidak pun ada kalau kitab tafsir, contohnya paling mudah dan senang ialah tafsir Ibnu Kathir pun agak mudah untuk kita faham. Okey, ada tafsir Munir. Okey, itu dah banyak. Ataupun pagi-pagi Dr. Abu Anas Madani, okey, Ustaz Abdul Basit, mereka Ustaz Abdul Basit menggunakan Pimpinan Rahman. Itu memang terbitan JAKIM. Yang pada zaman saya kecil dulu, mak saya memang dah bagi kitab Pimpinan Rahman tu. Okey. Itu memang Abdullah Basmi, itu adalah untuk terjemahan Melayu kita. Okey. So baca tafsir, okey, kita tengok huraian tafsir, kemudian kita tadabbur, baru kita tak keluar daripada konteks. Okey? Konteks tadabbur kita tu betul seperti yang Allah maksudkan dalam Quran, Allah Akbar. So ayat 29 sampai 36 surah Al-Mutaffifin ni nak gambarkan supaya penyesalan kepada orang kafir yang telah mentertawakan orang mukmin ketika di dunia. Sebab tu kita nampak dari segi bahasa ialah fi'il madhi. Okey. Saya dulu pun sangat-sangat cetek. Okey, bermula daripada sangat-sangat zero belajar tadabbur. Sampailah makin belajar, Allah bukakan rezeki, sedikit dapat sedikit peluang melihat tadabbur dari sudut bahasa, dari segi balaghah. Okey, memang bila kita belajar dari campur dengan tadabbur dari segi sudut bahasa, ulama-ulama tafsir yang sangat-sangat pakar dalam ilmu bahasa Arab Al-Quran, mereka mentadabbur ataupun mentafsir tu dengan konsep konteks yang lebih luas. Okay. So macam kita tengok hujung ayat 29 ni ialah fi'il mudhari'. Yadhakun. Kita tahu kalau fi'il mudhari' pula dia fi'il yang continuous. Maknanya kerja mereka ni memang sentiasa mengejek, mentertawakan orang-orang beriman sewaktu mereka di dunia dulu. Tu kerja mereka. Mereka mentertawakan selalu. Nampak tak perkataan selalu? Sering. Itulah kerja dia. Macam tak ada buat kerja lain. Apa dalam kepala otak dia tu memang nak menghina je orang-orang beriman. Kan? Sampai ke tahap nak menyiksa dan membunuh. Okay. Sebab tu kalau siapa belajar bahasa Arab, dia akan nampak lah. Alladzina ajramu. Itu dah fi'il madhi. Seperti allazina amanu. Okey, mereka wahai orang-orang yang telah beriman. Okey. Kanu madhi. Okey, yadhakun mudhari'. Kita kena faham So dulu-dulu ni untuk ingatan kepada orang-orang kafir semasa di dunia. Okey. Ulama juga mengatakan ayat ini juga ditujukan, maksudnya dimaksudkan juga, ditafsirkan juga, okey, untuk orang-orang beriman pula, mereka akan berbual sesama mereka. Kau ingat tak dulu kat dunia orang kafir ketawakan kita? Macam tu. So dia ada dua, orang kafir dia akan teringat dulu kat dunia dia ketawakan orang beriman. Bagi orang beriman pula, mereka akan teringat apa? Orang-orang kafir telah ketawakan mereka, mengejek mereka, mengimbau balik. Okey, dulu mereka diketawakan, tapi sekarang mereka sedang menikmati keindahan dan kenikmatan syurga. Allahu Akbar. Okey. Surah nanti hujung lah saya tunjuk surah tu kronologinya. Okey, ayat 30.
Apa lagi yang dilakukan oleh mereka yang ingkar itu? Wa idza marru bihim yataghamazun, dan apabila orang yang beriman lalu dekat mereka, mereka mengerling dan memejam celikkan mata sesama sendiri atau mencemuhnya. Buat isyarat mata lah, isyarat kening lah. Ingat, kadang-kadang mengumpat ni bukan bercakap je. Muncung. Kan? Angkat-angkat kening. Orang tu lalu je kita angkat kening. Kat kawan sebelah. Itu kira mengumpat juga tu. Okay. So, mereka mengeling dan memejam celikkan mata sesama sendiri. Maknanya mereka mengejek. Mereka buat isyarat mata. Muncungkan bibir. Macam kalau orang sekarang ni, siapa yang ikut mempertegakkan amalan sunnah, mereka kata mereka ejek Wahabi dan sebagainya. Mereka faham tak Wahabi tu apa sebenarnya. Okay. Ayat 32, wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Dan apabila mereka melihat orang-orang yang beriman, mereka berkata apa? Sesungguhnya orang-orang itu adalah golongan sesat. Mereka ni golongan kufar, golongan fujar, tapi mereka mengatakan orang beriman tu pula yang sesat. Mereka betul. Okay. Mereka tak hina, mereka tak rugi. Tapi mereka kata orang beriman tu lah yang rugi, orang beriman tu lah yang sesat. Okay. Ayat 33, وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ. Okay. Padahal mereka tidak diutus untuk menjaga sesat atau tidaknya orang-orang yang beriman itu. Okay. Siapa suruh mereka risaukan orang-orang yang beriman tu? Bukan kerja mereka pun nak menjaga amalan orang-orang beriman. Okay? Di sini pun juga ulama tafsir kata ada dua pendapat. Ada dua tafsiran. Maksudnya, satu untuk orang kafir. Okay? Golongan kafir mereka tak dihantar untuk menjaga golongan beriman. Golongan beriman. Okay, walaupun mereka kata mengarut dan sebagainya. Untuk golongan tafsiran kedua pula, okay, kata-kata orang berdosa tentang orang mukmin, mereka kata kenapalah orang Muslim tu sibuk sangat nak tegur, tipu daya dalam perniagaan. Tadi tafsiran pertama, okay, orang kafir, dia menyibuk dengan amalan orang beriman. Tafsiran kedua, okay, orang kafir fairly ataupun mereka kata apa, sibuk je orang-orang beriman ni nak menegur mereka tentang penipuan mereka dalam timbangan. Tu contoh. Okey, ibarat orang kata apa, mati kubur sendiri-sendiri. Okey, jangan nak sibuk jaga tepi kain orang. Okey, so sebab mereka dah lama melakukan penipuan, so bila mereka ditegur, wailul lil mutaffifin, mereka tak terima. Okay. So mereka kata apa? Padahal mereka tidak diutus untuk menjaga sesat atau tidaknya orang-orang yang beriman itu. Okay. So ayat 33 ni nak mengatakan orang kafir mereka tak perlu susah-susah nak jaga amalan hal orang-orang beriman. Dan tafsiran juga yang kedua ialah nak mengatakan orang kafir ni sendiri, okay, mereka mengutuk orang-orang beriman. Orang beriman tadi dia kata apa? Orang beriman tu sesat. Lepas tu dia kata apa? Mereka tu menyibuk sebab nak menegur mereka yang melakukan penipuan dalam timbangan. Okay, sebab mereka dah lama mengamalkannya. Mereka dah selesa haut keuntungan ambil hak orang lain. Okay. So sebenarnya perlu ke kita nak jaga periuk nasib mereka, orang-orang kafir tu? Tapi tugas kita orang beriman ialah bukan jaga amalan mereka, tapi tugas kita ialah untuk menyampaikan. Ingat apa tadi? Golongan falyatanafasul mutanafisun ialah amar ma'ruf nahi munkar. So kita kena beri peringatan kepada mereka. Beri peringatan kepada mereka untuk jaga akidah, okey? Jaga amalan, kembali pada Quran dan Sunnah. Okey, itu bagi mereka yang memang Islam tapi melakukan tipu dalam perniagaan, dalam jawatan, dalam even kita pun untuk sebagai isteri beria-ria kita tuntut hak kita tapi kita tunai tak tanggungjawab kita pada suami. Begitu juga suami, begitu juga anak. Anak tuntut hak daripada mak tunaikan tak hak anak. Okey,
Itu semua kita dah bincang 2 minggu lepas Okay. So ayat 34. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. Tadi dekat dunia, siapa yang ketawakan siapa? Orang kafir ketawakan orang beriman. Kata sesat, rugi. Okey, lepas tu menyibuk. Sibuk nak jaga urusan bisnes dia. Okey, padahal kita orang beriman tak sibuk pun bisnes dia. Kan? Tetapi orang beriman dia tak teringin nikmat dunia ni. Sebab dia tahu nikmat akhirat jauh lebih hebat. Okey. So ayat 34, maka pada hari ini orang-orang yang beriman pula tertawakan orang yang kafir itu. Nampak tak beza? Kan? Okey. Allazina amanu, orang-orang yang di dunia mereka beriman, now yadhakun, mereka ketawakan orang-orang kufar. Okey. Alal araik yanzurun, sambil mereka berehat atas pelamin. Araik ialah pelaminan, singgah sana yang berhias dengan batu permata, dengan sutera. Okay. Serta melihat hal yang berlaku kepada musuhnya. So, ibaratnya, okay, kalau kat dunia ni kita tengok CCTV, betul? Kena pasang CCTV lah baru nampak kan? Okay. Tapi dekat syurga, duduk atas pelamin je tengok. Gitu. Okay, dahsyat kan? Subhanallah. Okay. Kita pula ketawakan orang-orang kafir. Kita pula ketawakan orang-orang kafir. Sekarang, lihat apa dah jadi. Dulu kat dunia kau ketawakan kita orang. Okay, sekarang. Okay, masa ni kau nak percaya. Masa ni baru kau nak percaya. Ingat tak? Kita dah cerita ayat awal-awal Al-Mutaffifin. Mereka tak percaya pada hari kebangkitan. Mereka kata dongeng dan sebagainya. Mereka tak percaya. Okay. So, subhanallah. So, kita orang beriman kena sabar. Sebab kenapa kita percaya pada hari kebangkitan? Sebab di hari kebangkitan itu nantilah semua kezaliman yang tak mampu untuk kita dapatkan keadilan di dunia, tapi nanti di hari akhirat, di hari kebangkitan itu kita akan dapat balik hak-hak yang sepatutnya, yang benar, yang hak. Kalau berlaku secara tak hak di dunia, tetapi di akhirat nanti itulah berlaku keadilannya seadil-adilnya. So maka Allah akan beri peluang pada orang beriman. Masa tu kau memang boleh ketawakan orang yang telah mengejek, ketawakan kau kat dunia. Allah bagi peluang dekat orang beriman. Allah, okey, di dunia orang beriman dizalimi. Okey. Di akhirat mereka menikmati kesan mereka dizalimi di dunia dulu. Okay. Maknanya Allah bagi kepuasan sepenuhnya dekat akhirat nanti. Allahu Akbar. Okay. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang. Ayat 35. Atas pelamin. Okay. Mereka duduk tempat tinggi sambil melihat-lihat segala nikmat, segala kerajaan yang mereka dapat. Okay. Dengan orang kata apa? Bersandar, berbaring. Lepas tu minuman pula kita dah cerita tadi kan, dengan tasnimnya, dengan rahim maktum. Okay, tak payah susah-susah pula tu, tak payah tengok CCTV. Tak payah nak bangun pun. Okay. Dan ayat 36. Okay. Allah tanya dalam bentuk soalan. Soalan ni selalunya ialah bentuk celaan. Perli. Okay. Sindiran. Ingat, deraan azab di akhirat ada dua. Azab fizikal, mereka dibakar, minum nanah mendidih, okey? Potong, kena kerat dan sebagainya. Satu lagi azab ialah azab mental. Okey, dengan kata-kata, okey? Jadi hal suwibal kufaru ma kanu yaf'alun. Sawab ialah ganjaran. Kita baca pagi-pagi surah Ali Imran tu kan? Sawab tu ialah ganjaran ataupun balasan. Okey, upah yang sangat-sangat bagus. Jadi orang kafir itu dibalas dengan sebab perbuatan mereka dulu. Okey, ini adalah kata-kata perli kepada orang kafir yang menghuni neraka. Sama ada ianya datang daripada Allah ataupun daripada penghuni syurga itu sendiri. Okey. Dalam surah Al-A'raf, mereka ahli neraka akan bercakap-cakap, kan? Ahli neraka akan minta bantuan pada ahli syurga nak minta air. Mereka sangat-sangat dahaga kan? Okey, mereka minta air daripada ahli syurga. Tetapi
Dulu masa kat dunia mereka ketawakan, mereka kata dongeng dan sebagainya, tak percaya. Maka ni apa orang kata apa? Payback punya time lah. Masa untuk orang beriman pula untuk balas. Okey? Allahu Akbar. Allah yang maha adil. So kita jangan kecil hati, jangan merajuk, jangan putus asa berdakwah, mengajak buat baik. Sebab semua nikmat itu nanti Allah akan bagi dekat akhirat nanti. Subhanallah. Okay? Jangan kita harap pulangan keuntungan dunia. Okay? Jangan harap. Haraplah yang di akhirat nanti yang jauh lebih hebat. Okay? So, yaf'alun. Perhatikan Allah guna yaf'alun, bukan ya'malun. Apa beza fi'il dengan amal? Saya rasa dalam surah Al-Infitar yang lepas kita ada cerita kan. Apa beza yaf'alun dengan ya'malun? Yaf'alun fi'il. Okey, kita kadang-kadang bangun tidur, berjalan. Tak niat pun, memang bangun. Maknanya yaf'alun apa sahaja yang kita buat. Tak semestinya ada niat ataupun tak ada niat. Tapi kalau ya'malun, kalau Allah guna ya'malun, itu selalunya sesuatu amal ibadah. Sebab disertakan dengan niat kerana Allah. Okay. So kalimah yaf'alun lain daripada ya'malun, iaitu perbuatan yang dilakukan tanpa berfikir. Maknanya apa yang mereka buat, mereka ketawa kat orang beriman, mereka mencerca, menghina, itu mereka buat tanpa berfikir. Mereka tak percaya kesannya pada hari kiamat nanti, pada hari akhirat nanti. So Allah gunakan yaf'alun pada perbuatan orang-orang kafir. Mereka dah biasa sangat menipu. Mutaffifin maknanya mereka dah buat berterusan, berulang-ulang dan banyak kali. Okay, itulah namanya mutaffifin. Mereka buat tanpa fikir panjang dan sekarang mereka tanggunglah kesannya. Okay, now kita tengok buku kita. Buku Hamka kita. Buku surat 116. 116. Buku kita buku surat 116. Okay, kita dah sampai ayat 28 hari tu kan? Okay, kita mula dengan ayat 29. Muka surat 116. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang yang derhaka itu adalah mereka yang mentertawakan orang-orang yang beriman. Okay? So, ajramu ialah orang-orang yang kufur, orang fujar. Okay? Mereka yang buat syirik. Mereka yang menyembah berhala, mereka yang buat maksiat. Okay? Mereka menipu dalam timbangan. Mereka yang curang dalam menunaikan hak orang lain. Tapi bila hak mereka, mereka berlebih-lebihan. Okay? Wa idza marru bihim yataghamazun. Okay? Apabila mereka lalu lintas di hadapan mereka itu, mereka pun berkedip-kedipan mata. Mereka buat isyarat mata tu. Kedip-kedip mata lah. Bila orang beriman lalu depan mereka, mereka kedip-kedip mata. Mereka muncul-munculkan bibir. Angkat-angkat kening. Okay? Buat action. Action mengecam. Action mengejek. So, kalau kita ada perangai ni, berubah. Okay, ayat 31. Wa idzan qalabu ila ahlihimu qalabu fakihin. Apabila mereka kembali kepada ahli mereka, mereka pun kembali dalam keadaan berolok-olok. Dia dah lah buat mengejek orang beriman. Bila balik dekat family mereka, mereka bangga dengan apa yang mereka buat. Mereka akan ceritakan, kau tahu tadi aku buat apa dekat Bilal bin Rabah. Itulah contoh. Okay. Mereka bangga dengan apa yang mereka buat pada orang-orang yang beriman. Kita tahu golongan sahabat-sahabat waktu awal Islam di Mekah, okey, mereka kebanyakannya orang miskin, okey, hamba abdi, sangat-sangat lemah. So mereka dipijak, okey, ditindas oleh orang-orang kaya, pembesar-pembesar kafir Quraisy. Okay, wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Dan apabila mereka lihat mereka itu, mereka berkata sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang sesat. Okay. Wa ma ursilu 'alaihim hafizin.
Padahal tidaklah mereka itu diutus kepada mereka untuk menjadi pemelihara. Mereka kata dekat orang beriman, kau jangan nak menyibuk. Okey, sebab mereka dah buat tipu daya dalam perniagaan tu dah lama. Tapi sebenarnya orang beriman bukan nak menyibuk dengan amalan orang kafir, tetapi mereka beri peringatan. Amal makruf nahi munkar. Begitu juga kita, walaupun diejek dan sebagainya, menegakkan sunnah, tapi tak apa. Kita kena tetap berikan peringatan sebab kita kena mencintai saudara-saudara kita. Okey? Kita buat kerana untuk dapat pahala dari Allah, bukan daripada balasan pujian manusia. Okey? So kita ni sepatutnya jangan cepat kecil hati lah. Jangan cepat-cepat bersedih kalau diejek. Sebabnya nikmat-nikmat itu menanti kita di akhirat nanti. Di dunia orang hukum kita, orang ejek kita, jangan balas. Jangan balas. Sebab balasannya bila nanti? Seadil-adilnya di hari akhirat. Ayat 34 muka surat 117. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. Maka pada hari ini mereka yang beriman itu pula lah yang mentertawakan. Okey. Hari ini dalam ayat 34 ni hari apa? Hari pembalasan. Hari pembalasan, hari akhirat. Kat dunia mereka buat apa? Mereka ketawakan orang-orang yang beriman. Okey. Alal araiki yanzurun, dari mahligai mereka memandang. Untuk orang-orang yang beriman, okey, mereka akan memandang orang-orang yang diseksa dalam api neraka dari mahligai mereka, daripada pelaminan. Okey. Allah Akbar. Hal suwibal kufaru ma kanu yaf'alun. Bukankah tidak dibalasi orang-orang kafir itu kecuali menurut apa yang telah mereka kerjakan? Okay, bentuk soalan. Sesungguhnya orang yang derhaka itu, okey, kita sambung baca Sesungguhnya, ayat 29, sesungguhnya orang yang derhaka itu adalah mereka mentertawakan orang-orang yang beriman. Kita tengok tafsir Hamka. Okey. Okey, Abu Ya Hamka mengatakan, orang yang derhaka itu mentertawakan orang-orang beriman sebab si durhaka melihat orang beriman tidak lepas seleranya. Orang beriman ni, dia kesian, orang kafir, mereka ketawakan orang beriman sebab apa? Mereka kesian. Susah-susah nak cari yang halal. Kena panas-panas ni kena tutup aurat. Okey, rezeki kena cari yang betul-betul halalan thayyiban. Okey, terkongkong nafsunya. Okey, masa waktu kena solat. Okey, setiap tahun kena keluar zakat. Bila cukup nisab, cukup haul. Okey, so mereka orang kafir ni kata, kesianlah orang beriman ni tak boleh buat sesuka hati. Itu yang keluar ayat apa? Life is for fun. Hidup hanya sekali, chill, relax Jom, enjoy. Okay, kita tahu kita ada peraturan. Kita sami'na wa ata'na. Kita tak boleh buat sesuka hati dekat dunia. Dalam hidup kita tak boleh buat sesuka hati. Kita orang beriman, ada banyak pantang larang. Okay, ada 88 seruan ya ayyuhallazina amanu dalam Al-Quran. So kita kena study setiap satu tu supaya nanti di akhirat satu. Kalau Allah tanya kita boleh jawab. Adakah kita betul-betul buat setiap perintah dan larangan Allah? Ada berapa? 88 seruan ya ayyuhallazina amanu. Mana tahu kok lepas ni Darussarak kita boleh buat la haula wala quwata illa billah. Allahumma razuqhum. Wallahu musta'an. Boleh bantu. Mungkin kita boleh masuk siri kelas ya ayyuhallazina amanu. InsyaAllah. Jika ada rezeki. Seruan perintah dan larangan untuk orang beriman. Kita kata kita beriman kan? So kita kena tahu tu. Dan kita kena buat. Kalau perintah kena buat. Kalau larangan kena tinggalkan. Okey? Kita tak boleh buat sesuka hati kat dunia. Terlalu banyak larangan ini dan itu. Kata Hamka. Okey? So macam orang kafir dia kata kesian orang Islam dia orang tak boleh mencuri, tak boleh makan rasuah, tak boleh ambil tu. Banyak sangatlah kita punya pantang larang. So mereka ejek, mereka kesian kat kita. Dan apabila mereka lalu lintas di hadapan mereka itu, mereka pun berkelip kedipan mata. Artinya, mencemuh dan memandang hina kepada orang beriman. Diisyaratkannya kepada temannya baik dengan kedipan mata atau dengan cibiran bibir atau dengan cubitan-cubitan tangan. Macam senggol-senggol macam tu kan. Kau tengok.
Ataupun dia tak cakap pun, tapi dia buat action. Yang semua itu maksudnya tak lain, tak bukan, ialah tujuan menghina, mengejek. Mereka memang suka merendah-rendahkan orang beriman. Pembesar-pembesar Quraisy ni, mereka tak nak duduk. Kalau Nabi nak berdakwah, banyak sangat pantang larangnya. Tak boleh ada orang miskin kat situ. Nak jaga status lah konon. Okay. Dan apabila mereka kembali kepada ahli mereka, ayat 31, iaitu apabila orang-orang derhaka itu kembali kepada ahli mereka, orang-orang yang sepaham dengan mereka atau keluarga-keluarga mereka sendiri yang jauh dari agama. Mereka balik pada kaum keluarga yang sekongkol dengan mereka tu, mereka akan kata apa? Ayat 31, mereka pun kembali dalam keadaan berolok-olok. Okay. Dengan ketiga ayat ini, jelas diterangkan bagaimana sikap orang-orang yang durhaka itu terhadap orang-orang yang beriman. Golongan fujar kepada golongan abrar. Ketika berhadapan muka, mereka ketawakan. Sebab orang derhaka itu merasa diri lebih kuat. Mereka kan kaya, mereka pembesar. Okay? Golongan pengikut Nabi pula, golongan miskin, hamba abdi. Dan kalau berkumpul dengan sesama mereka, yang jadi buah cemuk ialah orang yang beriman juga. Okay? Jadi subjek cemuhan mereka. Okay? Dan kalau berkumpul dengan sesama mereka, yang jadi buah cemuk ialah orang yang beriman jua. Dan kalau orang-orang yang durhaka itu telah berkumpul dengan ahlinya atau kawan-kawan yang sepahaman dengan mereka, isi pembicaraan tidak lain dari olok-olok, ejek-ejek, menghina dan merendahkan orang-orang yang beriman. Okay? Ayat sejarah sirah Rasulullah. Okay? Ingat tak? Selepas Nabi berhijrah ke Madinah. Okay? Bilal bin Rabah ni sampai ke tahap tengok langit kat Madinah, sampai keluar kata apa? Langit Mekah tak langit Madinah tak seindah langit Mekah. So Muhajirin ni, sahabat-sahabat Nabi, terlalu rindukan Mekah. Terlalu rindukan Mekah. Sehingga Nabi kata, jom umrah. Apa berlaku? Boleh tak Nabi buat umrah? Nabi telah dihalang. Nabi dan rombongan telah dihalang. Sehingga termeteralah perjanjian Hudaibiyah. Okey, satu MOU. Okey. So, sejarah kan, perjanjian Hudaibiyah. Kita kalau pergi umrah, kita akan dibawa kan ke tempat tu. Okey. Ibaratnya gencatan senjata lah, perjanjian gencatan senjata, di mana satu perjanjian yang memang berat sebelah pun. Okey, sangat-sangat tak adil pun perjanjian tu. Tetapi Nabi dan para sahabat sangat-sangat bersabar. Mereka kena pulang. Mereka dah ihram. Kan? Okey, tak boleh tunaikan umrah. Tahun tu tak boleh. Datang balik tahun depan kalau nak umrah. Jahat tak orang kafir Quraisy, jahat sungguh. Okey. Lepas tu 10 tahun tak boleh perang. Kan? Tak boleh perang 10 tahun. Tapi siapa yang lepas tu perang? Mereka juga. Okey. So tak boleh perang 10 tahun, tak boleh buat umrah, kena patah balik, nak datang tahun depan. Okey, subhanallah, betapa bersabarnya Nabi dan para sahabat. Sebab itu, tahun depannya bila Nabi menunaikan umrah bersama sahabat, Nabi perintahkan sahabat supaya buka lengan kanan. Sebab tu orang lelaki sunat. Sunat 3 pusingan pertama tawaf tu ialah buka lengan sebelah kanan. Okey, dan 3 tawaf pertama itu berlari-lari anak. Kenapa? Tu sirah Nabi. Kan sebelum mereka berhijrah, sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, mereka puas dihina, mereka diketawakan. Kan? Okey. Dan memang waktu itu di Madinah ada wabak. Ada wabak. Okey. So Nabi nak sahabat tunjukkan pada orang Mekah mereka masih sihat, gagah, maskulin, ada masa lagi. Sebab tu buka. Tu sunnahnya. Okey, sebab nak tunjukkan orang Mekah yang mengetahukan mereka, kau pergi Madinah mesti kurus kering, sana wabak. Lepas tu mereka kau susah, harta semua tinggal kat Mekah. Kan? Pergi Madinah mesti jadi orang fakir miskin. Okey, tetapi boleh berlari lagi, power lagi, kuat lagi, bertenaga lagi, cukup makan. Okey.
malah masih ada otot lagi. Kan mereka kata orang pengikut Nabi ni lemah, hina, rugi dan sebagainya ikut Nabi berhijrah. Tapi Nabi nak tunjuk, walaupun kau halang kami tahun lepas, kau tengok tahun ni. Okay? Subhanallah. Allahu Akbar. Kita kena tahu juga bahawa kita rasa semangat sangat. Bahawa kita betul-betul semangat nak follow sunnah Nabi. Sebab apa yang Nabi buat tu semua ada sebab. Semua ada sebab. Okay? Allahu Akbar. Dan Nabi sampai mendoakan, ya Allah, jadikanlah para muhajirin mencintai Madinah sebagaimana mereka mencintai, dan pindahkanlah wabak ini ke Jufah. So mereka tak terkena wabak. Okay? Allahu Akbar. Itu sedikit sebanyak tentang sejarah Nabi. Okay, ayat 32. Dan apabila mereka lihat mereka itu, mereka berkata sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang sesat. Maka kalau kelihatan orang beriman telah meleburkan diri ke dalam cita-cita yang besar, menegakkan fi sabilillah, jalan Allah yang lurus, sehingga mukmin itu mau mengorbankan segala-galanya untuk cita-cita yang mulia itu, mereka durhaka itu menuduh bahawa orang mukmin itu telah memilih jalan yang sesat. So kenapa mereka kata orang beriman pula la dhallun? Okay? Kenapa mereka kata orang beriman tu dhallun? Dahlah sesat, rugi. Sebab apa? Tinggalkan harta ikut Nabi berhijrah, ataupun mereka sanggup dipukul, dihina, diseksa, walaupun harta mereka diambil. Tu dia kata tu sesat tu. Okay, bodoh, rugi, hina dan sebagainya. Okay, itu kata-kata orang kafir kepada orang-orang yang beriman. Pada mereka di dunia tu, orang-orang beriman sanggup fisabilillah tinggalkan semua demi ikut Nabi. Mereka kata itulah yang sesat. Ayat 33. Padahal tidaklah mereka itu diutus kepada mereka untuk menjadi pemelihara. Artinya, meskipun orang-orang yang derhaka itu menuduh orang tersesat jalannya kerana tidak lagi mengikut haluan menyembah berhala atau corak kehidupan lain yang tidak sesuai dengan agama Allah, tidaklah orang durhaka itu diberi tugas menjaga hidup orang mukmin atau memeliharanya. Baik orang mukmin itu akan menderita atau terkorban kerana membela keyakinan hidup, semua itu tidak ada sangkut pautnya dengan orang-orang kafir durhaka itu. Jadi apa pedulimu? Sepatutnya orang kafir ni menyibuk orang amalan orang beriman tu kenapa nak kata sesatlah, rugilah. Sedangkan orang beriman tak kacau pun, cuma mereka rasa dikacau oleh beriman sebab pada mereka orang beriman ni menyebuk menegur tentang tipu daya mereka dalam timbangan bisnes mereka. Sebab mereka dah buat benda tu dah lama. Okay, mereka dah dapat untung yang banyak. Allahu Akbar. Ayat 34, maka pada hari ini, iaitu hari pembalasan di akhirat atau hari kemenangan cita-cita Muslim di dunia ini, terbaliklah keadaan di hari itu. Ayat 34, mereka yang beriman itu pula lah yang mentertawakan. Kat dunia, mereka ditertawakan. Tetapi di akhirat, mereka pula lah yang mentertawakan. Allah izinkan. Subhanallah. Tepatlah sebuah pepatah. Ni kata-kata Hamkai. Bahawa orang durhaka itu tertawa lebih dulu, nangis kemudian. Sebab tu kita, mak-mak kita dulu selalu pesan, jangan banyak ketawa, nanti nangis. Okay? So siapa banyak ketawa dekat dunia, nanti takut banyak nangis dekat akhirat nanti. Okay? Sedang orang yang beriman bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, tertawa kemudian. Mereka di waktu itu akan mentertawakan orang-orang yang durhaka atau tertawa gembira menerima nikmat yang telah dijanjikan Allah. Okay. Dari mana? Dahlah boleh ketawa. Allah benarkan mereka ketawakan balik. Dari singgahana pula tu, dari pelaminan, dari mahligai mereka. Okay. Dari mahligai mereka memandang. Kalau namanya mahligai, tak ada mahligai yang tak best kan? Mesti cantik, mesti indah, mesti grand. Okay? Duduklah orang-orang beriman itu di atas mahligai ketinggian, memandang nikmat sekeliling dan memandang pula akibat buruk bagi orang-orang yang durhaka tadi.
Best tak kalau kita gelak-gelak sambil relax-relax? Gitu. Minum air apa tadi? Tasnim, mata air tasnim. Okey. Sambil kita menemplak orang, kita pula menemplak orang kafir. Mereka pula kenapa? Mereka dibakar. Mereka dicurahkan tembaga panas. Okey. Masa ni mereka boleh gelak. Inilah kesan daripada gelak tawa mereka di dunia yang mengejek pendakwah-pendakwah. Mengejek orang-orang yang beramal. Okey. Beramal sunnah, menegakkan sunnah Nabi. Okey, itulah balasan di hari pembalasan. Bukankah tidak dibalasi orang-orang yang kafir itu kecuali menurut apa yang telah mereka kerjakan? Ni soalan Perli. Apa kau buat kat dunia? Inilah balasannya. Yang kau tak percaya tu. Yang dulu kau tak percaya tu. Ni lah. Sekarang kau rasa. Okey. Bukankah itu sudah adil? Bukankah akibat dari langkah awal yang buruk akan berhujung keburukan pula? Allahu Akbar. Okay, so kita insya-Allah mudah-mudahan kitalah orang yang mengketawakan orang kafir tu nanti di mahligai-mahligai kita. Okay, so sekarang ni di dunia mukmin dicerca, mukmin dihina, tetapi nanti di hari akhirat nanti dekat, okay, dengan Allah, dengan rahmat Allah yang sangat-sangat luas. Okay, cuba kita tengok surah As-Saffat, surah ke-37. Okay, ayat 51. Surah ke-37, surah As-Saffat ayat 51. Qala qailum minhum inni kana li qarin. Seseorang di antaranya berkata, sesungguhnya aku di dunia dulu adalah seorang rakan yang menemplak aku. Kan? Okay. So, kita tengok daripada masa dekat dunia kena templak. Kita nak tengok kronologi dia, kita tengok daripada ayat 39. Okay. Kalau ayat ni yaf'alun. Okay. Nampak tak kalau untuk orang beriman dia ta'malun. Yaf'alun apa tadi? Mereka membuat sesuatu tanpa berfikir. Tanpa niat. Tanpa berfikirlah, maksudnya tak ikhlas kerana Allah. Okay, mereka tak beriman. Tapi orang beriman ta'malun. Wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Dan kamu tidak dibalas melainkan dengan balasan yang sepadan dengan apa yang kamu telah kerjakan. Orang beriman dia beramal. Okay? Selalunya ayat untuk orang yang kufar, mereka taf'alun. Sebab mereka buat sesuatu yang tanpa berfikir. Kesan-kesan, mereka tak fikir kesan di akhirat. Ayat 40. Illa ibadallahil mukhlasin. Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari sebarang syirik. So kita bukan sekadar nak ikhlaskan niat, kita nak Allah pilih kita masuk golongan mukhlasin. Siapakah golongan mukhlas? Mereka yang Allah memang sucikan hatinya dari sebarang bentuk syirik. Okay. Orang yang sentiasa mentauhidkan Allah. Ayat 41. Ulaika lahum rizqum ma'lum. Mereka beroleh limpah kurnia yang termaklum. Fawakih. Wahum mukramun. Iaitu buah-buahan yang lazat serta mereka mendapat penghormatan. Detailnya buah-buahan tu kita dah cerita dulu kan masa surah An-Naba. Fi jannatin na'im. Di dalam syurga-syurga yang penuh melimpah dengan berjenis-jenis nikmat. Allah guna fi, bila fi ialah dalam. Bukan atas nikmat. Okay, bukan. Dia memang betul-betul meliputi semua kenikmatan. Atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang, semuanya nikmat. Ala sururim mutaqabilin. Mereka duduk berhadap-hadap di atas pelamin-pelamin kebesaran. Okay. Kita kat dunia pun bersanding duduk sebelah-sebelah je. Ni bersanding menghadap. Ulama. Subhanallah. Okay. Yutafu alaihim bika'sim min ma'in. Diedarkan kepada mereka piala yang berisi arak yang diambil dari sungainya yang mengalir. So kat dunia, tahan nafsu,
kita memang tak akan minum arak kat dunia ni. Sebab ia adalah haram kat dunia. Tapi dekat syurga, arak dekat syurga tak sama dengan arak dekat dunia. Okay? Sungai arak lagi yang sungai arak yang mengalir. Bayda aladzatil lisyaribin. Minuman itu putih bersih lagi lazat rasanya bagi orang-orang yang meminumnya. Okey, tu arak dia, lazat, laziz. Okey. La fiha ghaulun wala hum anha yunzafun. Ia tidak mengandungi sesuatu yang membahayakan dan tidak pula mereka mabuk kerana menikmatinya. Dekat surah As-Saffat ni detail dia ceritakan tentang ciri-ciri arak tu. Tadi surah Al-Mutaffifin pun ciri-ciri gelasnya, sealnya, baunya, subhanallah. Okay. Kalau dekat dunia ni, arak kandungan alkohol sangat-sangat bahaya. Kan? Sangat-sangat bahaya. Tengok tu, tak mengandungi sesuatu yang membahayakan pun. Okay. Itu kalau kau buat batuk pun boleh lalok kan sebab ada alkohol. Betul tak? Okay. Tapi arak dekat syurga tak. Tak mabuk. Wa'indahum qasiratut tarfi'in. Sedang di sisi mereka ada pula bidadari-bidadari yang tidak menumpukan pandangannya melainkan kepada mereka. Allah. Lagi yang amat indah, luas matanya. Allahu Akbar. Kita kan kalau tengok mata baby kan, mata hitam banyak daripada mata putih. Lepas tu bulat tu. Geram tak? Geram kan tengok mata baby kan? Ya Allah, geramnya. Itu baru sikit je luasnya. Ini memang tak tahulah ya Allah subhanallah kat syurga nanti kan. Bidadari-bidadari yang indah luas matanya. Bidadari dah indah lagi kan kita. Itu bidadari syurga. Kita siapa? Kita ketua bidadari. Okay. Kita lagi lah. Indah insyaAllah. Amin. Okay. Ka'annahunna baydun maknun. Putih kekuning-kuningan seolah-olah mereka telur burung kasuari yang tersimpan dengan sebaik-baiknya. Ya Allah. Dalam jelita, mata luas. Kita pun kalau kat dunia apa? Kalau pipi bak telur di kupas. Telur tu kalau kita kupas telur pengantin kan. Ada satu layer tu kan. Layer tu kan nipis, halus. Macam tu lah. Halus dan nipis dan gebunya. Putih kuning. Allah. Kita orang Melayu kan, muka bujur sirih, kulit bak telur dikupas, bibir bak delima merekah, kan, dahi licin dan sebagainya lah. Okey, tapi kat syurga, bidadari syurga, Allahu Akbar. Fa'aqbala ba'duhum ala ba'dhin yatasaalun. Tinggallah penduduk syurga itu menikmati kesenangan, lalu setengahnya menghadap yang lain sambil berbincang dan bertanya-tanya. Kita sekarang ni, jom ngeteh, jom ngopi. Macam lebih kurang kan. Sekarang ni, I tahu tak kat bawah ada aiskrim baru. Aiskrim Mokti nama dia. Dekat depan Zimat. Okay. Jom mengopi, mengeteh, mengaiskrim. Okay. Subhanallah. So bayangkan mengopi pun kita dah rasa macam, maknanya santai kan. Jom ngeteh, jom ngopi tu maknanya kita akan bersantai, relax. Okay. Subhanallah, ini kan di syurga dengan penuh nikmat, dengan ada pelayan-pelayan yang ya Allah, kita kalau dapat waiter yang sangat menyantuni kita pun kita dah sangat-sangat, kita boleh bagi tips yang banyak pada waiter tu kan. Ini kalau bidadari yang sangat cantik, yang sangat taat. Duduk dengan best friend kita, ahli syurga dengan ahli keluarga kita, bincang-bincang, tanya-tanya. Okay. Seorang di antaranya berkata, sesungguhnya aku di dunia dulu ada seorang rakan yang menempelak aku. So katalah kita ni dengan geng kita, dengan tim kita, pernah kena halau dari masjid contoh. Ini sebenarnya kisah benar tau, kita orang pernah. Kita orang pernah masjid ni. Okay. Dia kata apa? Masuk rumah orang, tak bagi salam. Sabar tak? Tapi subhanallah, Allah Maha Kaya. Kesan itulah Allah hadiahkan kami Darul Zahra. Akhirnya ada tempat untuk berbincang-bincang. Okay. So kami berharap kita semua ahli Darul Zahra, semua sekali, termasuk ahli Darul Zahra termasuk kita semualah. Apa nak panggil?
student macam tak layak sebab saya ni bukanlah layak nak mengajar pun. Kita semua termasuk yang mendengar ni, yang join kelas Darul Zara, yang support Darul Zara, yang mendoakan Darul Zara. Subhanallah. Kami tak mampu sebenarnya. Allah lah yang memampukan. La haula wala quwata illa billah. Bayangkan kita akan duduk dalam syurga bersama-sama, berbincang-bincang. Okey. Kami ataupun kita dulu pernah kan kena kutuk, kena kata. Itulah ni Allah replay ni. So sejuk rasa kan kalau kita bayangkanlah nanti kita kat syurga macam tu. So dekat dunia ni yang kecil hati, jangan down, jangan putus asa dengan kata-kata orang. Kalau dekat dunia ni pun kami dapat Darul Zara ni dah sangat-sangat subhanallah, bersyukur sangat. Apatah lagi mudah-mudahan kita semua dapat di dalam syurga yang adnin, yang kekal, yang naim, yang penuh nikmat, syurga Firdaus. Okey. Menjadi pula dikumpulkan kita bersama golongan an'amta alaihim, golongan muqarrabin. Allahu akbar. Golongan sabiqun. Itu semua kita nak. Kita nak jadi orang dalam golongan yang berlomba-lomba. Okey? Allahu akbar. Yaqulu a innaka laminal musaddiqin. Katanya, adakah engkau juga salah seorang dari golongan yang mengaku benarnya kebangkitan orang-orang mati pada hari akhirat? Inilah kita akan borak. Kau dulu kat dunia pun beriman kan? Kau dulu pun percaya kan? Samalah. Macam tu lah lebih kurang. Kita akan berborak-borak macam tu. Ya Allah, nikmatnya. Okay. So, subhanallah. Surah ini, Al-Mutaffifin, kalau kita kaji daripada awal, sangat-sangat memberi kesan yang sangat mendalam sebenarnya. Satu bentuk motivasi, semangat juang untuk kita yang nak berdakwah, nak menyampaikan kebenaran, nak mengajak kepada kebenaran, amar ma'ruf nahi munkar. Combine dengan kita belajar dalam Riyadhus Salihin. Okey, bermula daripada bab 13, 14 sampai kita bab 20 ni. Ya Allah, tu semua bab-bab yang mengajak kita, memotivasikan kita untuk melakukan hasanah, kebaikan. Okey, menentang dalalah. Okey, so kalau kita tengok sifat orang kafir yang kita belajar semasa mereka kat dunia, apa mereka buat? Cuba kita tengok sekejap. Kita hari ni daripada ayat 29. Ni surah As-Saffat. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa banyak sangat? Kita start daripada ayat 29 tadi kan? So, apa sifat orang kafir dekat dunia? Satu, yadhakun. Mereka sentiasa mentertawakan orang-orang beriman. Suka ketawakan orang beriman. Yang kedua, mereka yataghamazun. Mereka buat signal-signal. Signal mata, kening, mulut, senggol tangan. Semualah dia buat. So, pertama yathakun, yataghamazun. Okey, kemudian apa lagi mereka buat? Fakihin, mereka bergembira bila mereka menghina, mengejek, mencerca, menyeksa orang-orang beriman. Mereka gembira, mereka gembira, mereka seronok. Kalau satu hari tu dia tak kenakan orang beriman tu, tak sah hidup dia. Kalau dia dapat buat pula, balik kat family dia, balik dekat geng-geng dia, dia akan rasa bangga. Lepas tu dia lagi bergembira. Engkau buat tu je. Aku lagilah. Aku dapat. Mereka challenge pula bab menghina orang beriman. Bab mengenakan orang beriman. Allahu Akbar. Lagi, apa mereka buat? Mereka kata orang beriman, dhalun. Mereka kata pula orang beriman itu sesat, rugi. Rugi sebab apa? Mereka telah meninggalkan harta benda, mengorbankan nyawa, rela diseksa dan sebagainya. Okey? Kerana Islam. Kerana beriman dengan apa yang Nabi sampaikan. Okey? So, sikap orang beriman macam mana pula? Ini mereka ni orang kafir di dunia. Tu kerja mereka di dunia. Tapi subhanallah, Allah tak ceritakan pun apa orang beriman buat dekat dunia dalam ayat kita ni. Tapi Allah ceritakan apa orang beriman buat bila di dalam syurga nanti. Di syurga nantilah baru boleh orang-orang beriman boleh ketawa. Kan orang-orang kafir, orang-orang durhaka yang tertawakan mereka di dunia, yang menghina mereka, yang mengejek mereka sewaktu di dunia. So dekat dunia ni kita boleh gelak-gelak tak? Dunia bukan tempat kita gelak.
Dunia bukan tempat kita gelak. Tunggu, simpan dulu. KIV dulu, simpan nanti sampailah mudah-mudahan kita lah orang yang diceritakan pada ayat 34 ni dengan 35 ni. Kita boleh gelak atas pelamin nanti bersama minuman kita tu. Combinekan dengan surah As-Saffat tadi. Okey, kita lah orangnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna minhum. So, macam bomba lah, bomba nak tolong orang. Okey, mereka gelak dulu ke baru tolong orang? Tak. So, kerja kita sekarang amal ma'ruf nahi munkar. Buat kerja kita dulu. Kita beramal dulu. Buat kerja kita amal ma'ruf nahi munkar, ajak orang buat baik, tunjukkan benda baik. Okey? Ajar, ajak, ingatkan semua sekali benda-benda baik. Okey? Menyelamatkan orang terus menerus. Okey? Jangan kecil hati, jangan putus asa. Okey? Jangan padan muka orang. Jangan pula kita sangka ataupun confidence sangat kita ni je betul. Okey? Kita kena penuh hikmah. Bil hikmah. Berdakwah kena bil hikmah. Kaedah, cara semua kena betul. Kita ada cara untuk approach orang tua, kanak-kanak, siswa, orang muda, remaja. Semua ada level-levelnya. Nabi pun ketika orang Badui kencing dalam masjid, Nabi herdik ke orang tu? Walaupun sahabat nak pukul dah orang Badui tu kencing dalam masjid, Nabi kata apa? Nabi larang. Begitu santunnya Nabi Muhammad SAW. Sebab kalau kita larang, mungkin kencing dia lagi bersepah, lagi berterabur. So, kena ada bil hikmah. Okay. So, kita nanti tunggu gelak, nak gelak tunggu dekat syurga. Okay. Nak bersedih-sedih dulu tapi jangan over sangat sedihnya. Okay. Subhanallah. Satu motivasi yang sangat hebat Allah bagi pada kita. Okay. Untuk kita amar ma'ruf nahi munkar. Mudah-mudahan. Dan ingat, jangan sekali-kali kita berlaku curang. Tak kira dalam kehidupan ni semua termasuk. Bukan orang berniaga tipu timbangan saja. Bukan. Kita dah kupas dari awal lagi. Okey. Hak-hak dalam rumah tangga, hak-hak dalam keluarga, hak-hak masyarakat, hak-hak jiran, hak sahabat, hak adik-beradik. Semua sekali lah. Semua kita berjaga-jaga. Cumanya, okey, saya berharap insya-Allah minggu hadapan kita akan buat murajaah wrap up satu surah. Okey. Sebab ni dah 11 lebih. Nanti takut terlebih masa. Okey, insya-Allah kita akan dari awal sehingga habis daripada ayat 1 sehingga ayat 36. Okey, rumusan surah ini kita akan buat pada next sesi. InsyaAllah tahun hadapan. Kita bertemu lagi insyaAllah pada tahun hadapan. Okay. Jika tak ada apa, kita tangguhkan kelas kita ke minggu depan. Minggu kelima. Okay. Pada Khamis Januari insyaAllah. Okay. Terima kasih kepada Kak Nosia. Ya Kak Nosiah, di syurga nanti orang beriman akan dapat segala-gala. InsyaAllah, amin. Itulah orangnya, amin. Amin. Okey, Kak Zaitun Zainal, amin. Kak Nosia, Kak Rosda, Kak Roslina Oh, Ros ke? Oh, Ros, okey. Alhamdulillah, Kak Salima, Kak Zaitun Zainal, Kak Jamila, Kak Noriza Nordin, Alhamdulillah. Kak Aisyah, Kak Salina. Oh, dah cuti sekolah. Kak dapat join. Alhamdulillah. Ayu, Kak Beda, Kak Z, Kak Sania. Okay, Mak Kia. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam semua. Okay. Saya minta ampun dan maaf atas kelemahan saya. Kak Zaitun Ma'ruf di Meet. Kak Mila. Alhamdulillah. Okay. Ingat next pertemuan kita akan wrap up surah ni. Okay, apa yang kita belajar, apa yang kita tadabbur dan apa yang kita akan tazakur nak kita bawa dalam hidup kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita sambung next. Okay. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.
يا ربنا